أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. والصلاة والسلام على رسول الأمين إمام المرسلين قائد المجاهدين حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسير الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. علم الإنسان ما لم يعلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل أمين يا رب العالمين. أما بعد. Dimuliakan Tuan Pengerusi, tuan-tuan pegawai Surau An-Nur Pasar 3 Bandar Seremban Selatan, tuan-tuan guru, para masyaikh, para asatizah, para pemimpin masyarakat, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, perempuan, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Lama kita tak jumpa. Apa khabar tuan? Syukur kan? Pertama, kita merapatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dikurniakan kepada kita kehidupan dan diberi kita kesihatan dan waktu untuk kita beribadah. Sama-sama kita menunaikan solat maghrib berjemaah di surau yang indah ini. Yang kedua, ucapan setinggi-tinggi tahniah pada pimpinan surau An-Nur ya, yang telah merubah. Sekian lama saya tak datang. Ingat tadi tersilap tempat, nyaris abang riba-riba sepekan ni surau ni lain. Tapi ternyata surau yang lama dah berubah wajah. Tahniah, hebat ya. Satu-satunya surau dalam Malaysia, tak mungkin di dunia, yang di dalamnya ada taman bunga. Saya rasa macam duduk taman bunga ni tuan. Ya, ada tangga mendaki, bunga sedang mekar berkembang dan insya-Allah tak akan gugur selama. Ya. Jadi jangan nanti ada jemaah yang komplain. Ni ada taman bunga ni tak khusyuk saya sembahyang, jangan. Taman bunga tu ke depan, siapa suruh pandang? Pandang tempat sujud sunat. Ya. Jangan komplain tak khusyuk. Kalau kita khusyuk mandang dan semua habis kita pandang, kan kita membunga kan. Jadi itu bukan alasan ya. Jangan pergi komplain pula. Kau ada orang komplain tuan Zul begitu ya. Saya bagi tu jawatan ilmu ni pasal apa? Ini terapi ya. Kalau boring-boring dengan saya kuliah tu, pandang taman bunga tu, tak jadi nak balik dah. Rasa macam duduk dekat situ ya. Sebab kehebatan taman bunga ni, walau hari malam dia tetap terang. Taman bunga lain gelap, tak berani kita duduk, nyamuk pun banyak kan. Itu kelebihan. Dia alhamdulillah tu hikmah lah tuan ya. Hikmah kita dicuti kan lama. Terakhir tadi bulan berapa kita bersiaran kan? Bulan dah sampai hadis yang ke berapa kan, insya-Allah. Hadis yang ke 30. Malam ni 34. Bulan 4 lagi last.
Hadis ke-33 bulan 4 itu. Ini dah bulan 10, 6 bulan dah. Betul. Dalam masa 6 bulan dah macam ni jadi. Bayangan 6 tahun kau tak datang. 3 tingkat surau ni kan. Kan? Jangan tergamang. Hari nampak macam 5-6 saf. Hari ni ada 2 saf. Jangan tergamang. Sabar dulu. Kan dah lebar. Bagi nakak tu duduk sini lah. Nakak dah jauh ke belakang. Jadi saf tu dah panjang. Standard masjid. 2 saf tu dah hebat tu. Itu ya dah. Kawan-kawan nama yang nampak kan. Alhamdulillah. Ramai juga alam kau baru. Jadi insyaAllah sebelum kita mulakan bacaan kitab kita, marilah sama-sama kita membaca umul kitab Al-Fatihah yang diniatkan segala niat yang baik untuk diri kita dan seluruh orang yang kita kasihi. Dan hadiah pahala juga kepada kedua ibu bapa dan siapa oleh kita ni dengan doa untuk kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Dengan kita selawat 10 kali dan bertasbih insyaAllah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa sallim. Subhanallahil azim wa bihamdihi. Subhanallahil azim wa bihamdihi. Subhanallahil azim wa bihamdihi. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik tuan, kita tengok kitab kita yang ada kitab, boleh rujuk kitab 40 hadis. 40 hadis akhlak mulia ya, yang disusun oleh Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Alhamdulillah, walaupun kita lama cuti tuan, dah nak habis dah. Tak banyak dah ya. Kita dah sampai muka surat 72, hadis yang ke-34. Ya, ada kitab boleh tengok muka surat 72, hadis ke-34. Tajuk dia rajin bertanam. Tanam ni tanam tanaman kan ya. Bukan yang tanam kita kundui kahwin dulu orang kampung kan bertanam bagi telur 1000. Boreh 2 guni tu tanam kat nama tu kan. Dia nanti tumbuh kat tu. 5 tahun saja dia dekat nak tumbuh kan, yang ditanam makin. Ataupun tanam tak tumbuh-tumbuh mungkin ada juga kan. Dah jarang dengar tuan ya. Sebab zaman berubah, manusia pun berubah dia punya cara hidup dia. Kut cakap dengan budak sekarang, belilah boreh 20 kilo mak nak bertanam. Apalah ada tanam boreh lah, orang tanam padi tak tumbuh kan. Dia tak faham tanam apa. Zaman kita kecil kan tahu, nak tanam lah gula 20 kilo. Orang dulu muafakat, itu ukhuwah, kasih sayang kan. Orang dulu penuh dengan kasih sayang. Sebab tu dia semua benda makin satu kampung semua tahu. Zaman saya kecil dulu tengok orang pergi Mekah, satu kampung tahu orang tu pergi Mekah. Semua orang pergi ziarah, pergi mengantar. Takkan hantar sampai airport dah, hantar menangis kat rumah tu. Orang tu nak naik kereta, peribet sapu pintar kan. Atuk tu nak pergi haji, nangis tu. Balik semua orang tahu, dah balik. Kau tak balik, mana tinggal sanun buat tahlil, dah tahu. Sekarang tak tahu, tahu hilang. Balik, mana hilang? Pergi Mekah lah, patutlah tak apa. Sekarang kan. Dulu lain, sekarang lain. Dulu saya ingat ada satu kes, abang saya, dia tak apa ikut dengan kawan, lari pada sekolah. Satu kampung datang bila dia balik ditemui dah. Budak degil kan. Masuk surat khabar, melarikan diri dekat Tanur. Zaman tu senang nak masuk surat khabar. Pasal jangan berlaku. Bila dia balik tu, seminggu dia lari daripada Kuantan sampai ke Melaka. Bila dia jemput balik, satu kampung datang yang mandi air boreh, yang macam-macam lah dibuat budak tu.
tabu kunyit apa, boreh kunyit, macam-macam lah. Makin sekarang 5 tahun hilang, kita tak perasan anak jiran kita. Tahu dah tak ada kan. Jadi sebab apa? Sebab yalah, keadaan hidup tu mungkin dah berbeza. Itu baru tajuk tu anda 5 minit kan. Kita masuk waktu berhenti. Ustaz Zul dah pesan ni, dia tak payah intro panjang ni. Dia tadi baca kitab dia. Hari ni hadis ni panjang sikit, dapat hadis akan datang kita baca 3 hadis satu malam tuan, insya-Allah ya. Yang wasat ya, saja gurau. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabirin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yaghrisu gharasan illa kana ma ukila minhu lahu sadaqah wa ma suriqa minhu lahu sadaqah wa la yarzauhu ahadun illa kana lahu sadaqah wa la yarzauhu ahadun illa kana lahu sadaqah. Rawahu Muslim. Wa fi riwayatin lahu fala yaghrisul muslimu gharasan fayakulu minhu insanun wala dabbatun wala tayrun illa kana lahu sadaqatan ila yaumil qiyamah. Artinya daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada daripada seorang muslim yang menanam suatu tanaman kecuali apa saja yang dimakan daripadanya itu melainkan menjadi sedekah, dan apa yang dicuri orang daripadanya juga menjadi sedekah, dan tidak diambil daripadanya oleh seseorang kecuali semuanya itu menjadi sedekah. Dan pada riwayat lain bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak menanam oleh seorang muslim akan suatu tanaman lalu tanaman itu dimakan oleh manusia atau binatang atau burung, kecuali semuanya itu menjadi sedekah baginya sampai hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Baik tuan, Nabi SAW memberi galakkan pada orang Islam, pada kita ni, untuk bercucuk tanam, ya, untuk menanam tanaman, menumbuhkan tumbuhan dengan niat sedekah. Jadi makna untuk mendapat pahala sedekah, dulu kita pernah sebut ni kan, pasal saya kono diniatkan sedekah, itu mustahab. Kalau tak diniatkan sedekah, dapat tak pahala sedekah? Ada beberapa isu lah akan timbul di sini. Makna dia, aku tanam ni untuk diri sendiri dan ahli keluarga. Orang lain kalau makan, matilah dia. Niat dia. Boleh tak dapat sedekah? Jadi susahlah, sebab innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Setiap pekerjaan tu mesti dengan niat, dan orang tu akan dibayar mengikut niat. Maknanya akan diberi ganjaran mengikut niat masing-masing. Jadi maknanya kita kena niatkan sedekah. Ya Allah Tuhanku, bila kita dah, sebab kita belajar hadis tuan, lusa kita nak nyambut Maulidur Rasul ni, Nabi kata, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi an walidihi wa waladihi wan nasi ajmain, atau kama qala Rasulullah SAW. Tidak sempurna iman seseorang kamu sehingga aku menjadi orang yang paling dikasihinya, melebihi kedua ibu bapanya, anak-anaknya dan seluruh manusia. Ini hadis Nabi SAW. Maknanya kalau orang tu dia sayang ahli keluarga lebih daripada Nabi, tak sempurna iman. Dia sayang harta benda lebih daripada Nabi, tak sempurna iman. Dia kena sayang Nabi lebih. Maknanya sekalian makhluk ni, termasuk mak ayah, kena sayang Nabi lebih. Kita kena ajak kita, anak kita beritahu, sayang mama tak, sayang bapa, sayang Nabi, sayang mana sayang? Sayang mama tak? Sayang Nabi, baru sayang mama. Macam tu, sebab ini hadis, ya. Jadi maknanya saranan untuk mengasihi Nabi ini satu kewajipan untuk kesempurnaan iman. Jadi kita belajar hadis ni tadi, bila kita nak bercucuk tanam, kita ingat, ya Allah, aku mengikut apa yang dikatakan oleh kasihmu baginda Nabi SAW, bahawa setiap aku tanam ini, kalau adalah dimakan oleh haiwan, binatang, manusia, burung dan sebagainya, maka aku halalkanlah, bagilah aku pahala sedekah. Ada macam tu niatlah, ya. Jadi mengikut keadaan lah, kan, mengikut keadaan. Dulu ada tanya pasal koro kat sini, kat mana? Macam mana nak baik Ustaz? Kalau koro dia curi dah. Kalau boleh berlawan koro tu, bukan berlawan, maknanya halau lah. Sebab kita pun nak makan buah mutan tau, kan?
Saya pun tak terkecuali. Di rumah tu serangan kera, malam tahu, di Bandar Seri Senayan kan. Aku ada kawan yang boleh mengatasi masalah kera, jemput datang ke Nusari Bayu 1 Bandar Seri Senayan. Dia menyerang 560 ekor sekali serang. Sekarang dah jinak, dah macam taman haiwan. Dia gugur buah nangka tu, dia elok. Saya pernah malih nak bantai kalau. Pernah satu ketika orang cakap kena berburak dengan dia tu. Saya tengok orang tak ada, baru saya burak. Nampak ada orang tu badan gila. Dengan koro dia bercakap. Ini pun satu hal juga. Jadi orang cakap berunding lah tu. Saya pun berunding macam ni lah. Kalau kita bagi dua lah, jangan kau habisan semua. Saya pun nak makan kan. Lepas tu saya keluar, balik petang tu, memang betul dan saya ada tanam noneh. Noneh jadi makan separuh, dia letak depan pintu. Sebelah dia makan. Betul lah bagi dua. Saya kawan, memang betul lah kau ni amanah, betul lah kan. Orang rumah cakap, ini bahaya ni, air liur kata, tak boleh makan kata. Yo pula aku jadi korok lah kita makan. Aku tak boleh bolah, boleh makan masin masa muda lagi kan. Oh, menangkap. Jadi ambil jambul lah, tanam balik semula. Memang betul dia bagi dua. Kawan saya pun cerita macam tu, rambutan. Oi koro teh, janganlah kehabisan semua, kita bagi dua lah teh. Dia makan separuh ya. Separuh dia tinggal, semua separuh dia makan. Dia tak faham maksud bagi dua tu bang. Kau duduk berbincang bagi dua tu sini, satu untuk kau, satu untuk aku. Baru dia faham. Dia faham bagi dua tu korek dua. Jadi dia makan separuh. Pun tak boleh makan kat rambutan tu. Kira tertelos juga lah. Baik, kita baca keterangan hadis ni ya, insya-Allah. Bertani adalah salah satu di antara usaha yang mudah dilaksanakan oleh setiap orang. Semua orang boleh cuk tanam. Akak-akak ambil sepasu, letak bawang, tumbuh. Tabung kacang hijau, tumbuh toge. Berjasa kepada bumi ini ada sangat banyak beri pulangan. Dalam hadis ni kita tak tengok jenis pokok, tak ada apa, asal tanaman kan. Tak ada tanam pokok sokot, pokok mutan apa, tak ada. Maknanya sejenis sebarang pokok yang boleh mendatangkan manfaat. Ya, bila hadis ni tadi kita tak payah tanya kalau tanam ketum macam mana Ustaz. Alah, payah nak jawab ni. Kan macam sedekah rokok, macam mana tu nak jawab tu? Ambil lah dan wakaf rokok 3 kotak lah kat surau. Siapa-siapa yang nak isap-isap lah. Agak macam mana Ustaz? Ada tak pahala agak? Agak lah. Pasal saya tahu dalam surau ni tak ada rokok. Berani lah saya cakap kan. Boleh tak Ulama cakap arak tu memang haram. Semua dah tahu lah, dalam Quran pun dah sebut. Tapi kata ulama fiqh, tidaklah sampai menanam anggur itu haram kecuali diniatkan untuk dibuat arak. Itu dia punya kaedah. Kita tanam anggur seka ni besok, buah dia kita porah, kita buat wine, itu baru jatuh haram. Tapi kalau menanam anggur tidak jatuh haram sebab anggur tu halal. Tapi kalau ketum macam mana? Ketum ni saya nak makan, bagi makan ayam itu boleh. Ketum ayam nama saya dah tanam. Boleh kat kalau pilah ni. Ya, daunnya dah lebar. Tapi bila sebut ketum ayam tu dah tinggal. Ustaz tanam ketum tu, aduh, tabang balik. Payah. Kan? Cuba disiasatkan. Pasal nama pangkal tu. Jadi ikut tanam ganja macam mana? Dapat pahala Ustaz. Satu lagi nak jawab. Hari tu saya jumpa artikel dia orang buat kajian ganja ni banyak tu. Kalau kerajaan kita dah menetapkan tak boleh lah. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taat kepada Rasul dan pemimpin di kalangan kamu yang dilantik. Bukan kita mengisytihar kita jadi pemimpin. Pemimpin yang diperakukan. Ya, orang-orang yang besar-besar yang ada autoriti ni, dia dah buat keputusan, kita follow je lah. Samalah macam segala undang-undang. Apa saya tak pakai helmet, kepala saya korek, saya dah menuntut kat Gunung Jerai 5 tahun saya bertapa. Saya punya pasal lah, saya tak nak pakai, kepala saya korek. Tak saya cuma pecah batu tu. Agak polis cakap, okey, awak terkecuali pasal kepala awak korek. Itu kah? Bukan. Orang lain semua pakai helmet, kau kena pakai helmet. Tak pakai, bayar 300. Itu arahan, itu ketetapan. Ya. Kalau tak, semua orang meletak undang-undang di tangan sendiri. Apa kau tak pakai tali pinggang, nanti apa-apa hal, tak apa, saya tahu rabang, saya dah besok lah. Kalau tak cuba tengok, bus dia melompat dalam gaung, dia naik elok. Tak berdiri dah kan tu. Saman 300. Tu kalau undang-undang dipanggil strict liability rules. Ignorancia juris non acquisat. Jahil tentang undang-undang tidak boleh dimaafkan. Ikut. Sebab tu kita kalau naik otobang,
Dia akan bagi pengumuman, tuan-tuan dan puan-puan, dadah adalah merupakan barangan larangan di negara ini. Barang siapa yang didapati membuat dadah, anda akan ditangkap, dijil dan lock up. Amal gaunglah kau nanti. Ujung tu saya tambah. Kau terbang, dia beritahu. Penerbangan ini adalah penerbangan bebas asap. Tidak boleh hisap rokok. Semua begitu. Kan jangan baik mencangkik rumah sendiri itu ujungnya kan. Selain itu, menanam satu pohon itu sudah mendapat pahala walaupun hasilnya masih belum dapat dinikmati oleh yang bertanam. Tanam dapat pahala. Ya, siapa yang belum cucuk tanam, pergi beli kek pasar tani ke kek mana, pokok tanam. Nabi cakap walaupun anak kemat ada benih di tapak tanganmu, tanam. Sebagian ulama cakap kemat tu maksudnya mati. Kemat kecil bagi seorang tu matilah. Maknanya dah nak mati, ada biji benih, pergi tanam. Kita ni dah dulu ada bumi hijau apa, galakkan untuk orang bercucuk tanam kan. Sekarang ni dah tak ada, orang dah malas tanam. Tanam balik tuan. Jangan tak bila tak ada dapat makan ni, siapa suruh makan? Kita pun sekarang pun dah tak boleh makan durian. 5 tahun pun hidup tak hidup itu wallahualam, apa bukan kerja kita. Tanam ya. Pergi buat macam biasa. Walaupun misalnya hanya dimakan oleh binatang atau dicuri orang, maka itu adalah kira sebagai satu sedekah yang akan didapatkan pahalanya pada hari akhirat kelak. Jadi orang bertanam ini tidak ada rugi sama sekali. Maknanya kalau dimakan oleh binatang, ini cerita tadi, kalau pokok buah, kalau boleh dihalau koror tu, halau lah. Kalau boleh nak beri makan koror tu, berilah makan. Kan? Anak kita nak, kita pergilah beli kat pasar malam. Dah habis kita ya, tak boleh nak buat apa. Tapi kalau boleh, cuba ni. Tapi kalau tanam pokok yang nak dimakan buah, tanam kelapa, nampak makan dek lembu, itu ustaz cakap sedekah. Dijenjeng dek lembu dengan biji buah-buah kelapa tu berjalan. Pergi kau jalan lembu tu, ambil balik, tanam balik. Jangan sedekah, tak apa. Pagar, tu ikhtiar. Ya, itu nak kena faham. Ya, ilmu nak kena faham. Jangan dah tanam, lepas tu masuk kobau 20 ekor, biar ni. Apa tak lawang habis misal kita, apa ustaz cakap sedekah. Kan ada di situ kita. Pandang ni kau habis. Dan bila nak pek makan dia? Tak pek kan? Jadi dihalau lah dia. Kalau dicuri orang pun pahala dapat pokok selipar kita redha, ambil lah, tak apalah, mungkin dia memerlukan. Kan? Ini curi dia orang, dikojar orang tu mangga sebiji punya pasal. Bergaduh. Jangan dan ya. Saya pernah 1 tahun tu, lama dulu lah, di Senayan ada budak-budak muda ni, buah mangga tu dia korap ni, pukul 3 pagi ambil. Orang muda dia tak lalap. Saya kata budak ni kalau saya tahu mesti tergamang ni pukul 3 ni. Saya nyuruk tengok, elok ada orang muda tengah malam makan mangga, elok kan. Tu beza kita ni kan. Zaman muda makin semua kita boleh makan, dah tua ni pun tak boleh lah. Tapi bersyukurlah kita jumpa usia begini, sebab masa muda kita banyak tak ingat. Dan kalau kita fikirkan buah-buahan yang makan hari ini, maka kebanyakan bukan dari pohon yang kita tanam, tapi ada hasil apa yang telah ditanam oleh orang tua dahulu. Mana pokok ada sekarang, orang dulu tanam. Kalau kita tanam sekarang, orang akan datang makan. Sebab tuan-tuan ada kaedah, jangan suka tebang-tebang pokok-pokok buah ni. Ya, nek moyang kita tanam marin, kalau tak ada keperluan nak ditebang, jangan tebang. Sebab pahala mengalir ke si penanam tu. Bila kita tebang berhenti ya. Tengok mana pula berhenti. Dah diremat pakai JCB tu. Orang sebelah cakap, dia orang mati dah tahu dah, dia perasan. Mana pergi pahala pokok bacang dah tak ada lagi. Dah dijual lah batang kan. Tak elok. Jangan buat. Ya, kita dah lah jarang nak hantar doa. Yang orang tu dah buat saham kita pergi tukang punahan. Ni pun satu hal ni. Ataupun kita boleh binatang makan kebun orang. Jangan kita cakap, itu hari ada hadis cakap, kalau dimakan binatang dia nak bagi kau pahala, sebab tu dan biar kambing kau makan. Bukan macam tu kaedah dia. Itu salah tu. Buat dosa untuk bagi orang pahala, itu bukan kaedah. Nabi cakap jangan jadi orang muflis. Dia mati, dia balik membawa dosa dan pahala. Kemudian dituntut di akhirat orang yang dianiaya, maka dia memberi pahala yang ada pada dia sampai habis. Bila dah habis, ada lagi tuntutan, maka dia mau ambil dosa orang tu pula. Bila dah penuh dia dosa, masuk neraka. Nauzubillah. Jangan jadi orang muflis kita nanti. Ya, itu kaedah yang salah. Dan buat jahat dan mengutukkan ni, biar kau dapat pahala. Habis kau nak dapat dosa masuk neraka, itu bukan kaedah dia. Ya, yang buat tolong orang untuk dapat orang pahala ni,
Orang tu letakkan apa pakai air je lah, penapis air tu untuk minum. Kita minum. Itu orang wakafkan tasbih. Kita ambil tasbih dia kita pakai. Dia wakaf, dia letak tu dia dah dapat pahala dah. Bila kita pakai tu insya-Allah lagi mengalir pahala. Orang letak Quran, orang letak rehat, kita pakai. Itu kaedah. Bukan orang tanam pokok, kita tukang lepihan kambing biar dia dapat pahala. Kopi makan. Bukan tu kaedah. Kambing tu tak berdosa. Kita yang tuan itu berdosa. Sebab tu jangan dipelangkung kambing tu, pelangkung tuan lah. Jangan dipelangkung tuan. Berunding maksudnya ya. Jangan. Sangat payah dia nak jawab pula kan. Contoh daripada dibodok kambing tu apa? Ikat tuan itu. Pasal tali. Macam sini kan. Kau tengok pada ni. Tapi kalau boleh halalkan lagi baik. Bertananglah ya. Tapi kali pertama, kali kedua, kali ketiga, kali keempat, kali kelima mungkin orang tu marah. Jadi untuk keselamatan ada lagi kaedah dah. Kita tetap akan ada pokok bunga juga di rumah yang tak akan dimakan oleh kambing. Contoh seperti ini. Itu dah muak benar tu. Tanam-tanam kena makan, tanam-tanam kena makan, tampal langkit keliling rumah tu. Makan benar lah kan. Baik. Jadi pokok orang tanam dulu jangan ditebang. Maka artinya sudah berapa banyak pahala yang telah didapatkan oleh orang yang menanam dahulu. Oleh kerana itu janganlah kita segan bertanam, kerana hasil pertanian itu bukan hanya sekadar beri pulangan di dunia, bahkan juga sebagai amal jariah yang kita akan mendapat pahalanya selama pohon yang kita tanam itu masih menghasilkan buahnya. Capek lah habis kan. Jadi macam itulah. Sambung belakang. Hadis terusnya. Dahsyat lah tuan-tuan. Jadi hadis ke-35 tu. So saya ikut tuan. Boleh ya? Boleh ya? Ada tak cerita tadi? Kau ada soalan? Bercucuk tanam tadi. Pokok-pokok yang haram, yang berdosa, yang apa? Itu tak adalah kaedah dia ya. Sama macam sedekah barang tak betul lah jadi. Kemudian haiwan kita yang sengaja pun tak boleh. Dengan alasan nak bagi orang pahala pun tak. Dan kita pula bukan sengaja pula nak membiarkan, itu tak ada ikhtiar nama. Buatlah pagar, halau lah kalau nampak ya. Okey, kalau tak ada kita pergi ke hadis walahan tuan, muka surat 74. Berlaku adil bila jadi pemimpin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathatun la turaddu da'watuhum as-sha'imu hina yuftir wal imamul 'adil wa da'watul mazlum yarfa'uhu Allahu fawqal ghamami wa yaftahu laha abwabas sama'i wa yaqulu rabb wa 'izzati la ansurannaka walau ba'da hin. Rawah Tirmizi. Artinya pada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 orang yang doa mereka tidak akan ditolak. Pertama, orang yang puasa ketika berbuka. Kedua, pemimpin yang adil. Ketiga, doa orang yang kena zalim. Maka Allah Ta'ala akan mengangkat doanya ke atas awan dan membukakan baginya akan pintu langit, dan ia berfirman, demi kebesaranku pasti ia akan aku tolong walaupun setelah beberapa masa nanti. Mana tuan? 3 golongan. Ini dalam hadis ni lah ya. Banyak lagi golongan yang anu, tapi dalam hadis ni 3 golongan yang Allah Ta'ala makbulkan doa. Yang pertama, orang yang berpuasa ketika berbuka. Dalam sebagian riwayat mengatakan orang yang berpuasa sehingga dia berbuka. Ya, maknanya selama dia berpuasa tu sampai dia berbuka, dimustajabkan doanya, dimakbulkan doanya. Atau kalau hadis ni ketika nak buka. Sebab tu kita bulan puasa tuan, dokek-dokek nak buka tu jangan tengok drama, tengok apa, duduk bersiap nak buka, istighfar, astaghfirullah, innallah kana tawwaba, astaghfirullahalazim la ilaha illa huwa, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Waktu nak buka dengan waktu sahur ni waktu yang mustajab. Empat waktu yang kita kena jaga tuan, sebelum subuh, lepas subuh, sebelum maghrib, lepas maghrib. Ini sesibuk mana kalau boleh jaga 4 waktu ni. Sebab tu kita sebelum subuh bangunlah awal. Jangan dokek-dokek nak subuh pun kita bangun kan. Siapkan nak ke bilik apa semua. Jadi istighfar ya, astaghfirullahalazim lil mu'minina wal mu'minat
bacalah 17 kali ke 20 kali ke 30 kali berapa dapat. Kemudian selepas subuh tu janganlah habis main subuh tu nak lagi ya. Nabi cakap bang siapa yang duduk solat subuh kemudian dia menjaga wuduknya, berzikir kepada Allah sehingga terbit matahari, mana waktu isyraq tu, jangan bunyi syuruk 6:57 tu terus sembahyang tak, basian 10-12 minit, maka solat 2 rakaat diberi pahala haji dan umrah yang sempurna, yang sempurna kata baginda Nabi SAW. Kemudian sebelum maghrib tu pun, maknanya lepas asar nak maghrib tu pun bersiap, tunggu maghrib dan lepas maghrib macam ni nak menunggu isyak. Jadi alhamdulillah pihak surau ni memang hebat lah, memang hari-hari majlis ilmu, dan surau ni paling manja sekali. Kalau ikut jadual kita ni kuliah subuh hari ni ditukar ke maghrib, mungkin minggu depan isyak ke, tak tahulah. Yang saya pula corang kena pukau nganggu boleh. Kau betul lah pula sepatutnya hari ni ke masjid kampung saya seorang je. Kebetulan tak ada, belum start nak boleh kat sini. Dia macam kasyaf lah, dia nampak kita boleh. Tapi bersyukur juga saya pasal malam tadi di pondok Kek Umar kita ada buat majlis, kita buat sambutan Maulidur Rasul. Jadi kawan ramai malam memang lambat tidur. Memang pagi tadi ngam-ngam nak azan baru bangkar. Saya terfikir kalau lah pagi ni kuliah memang waktu duha kan baru sampai ni kawan. Jadi itu aturan Allah Ta'ala tu. Terima kasihlah tuan ya. Tak apa dah, tak ada masalah. Kita selagi hidup kita berlebih kurang jangan nak susah-susah ya. 3 orang atau golongan yang disebut ini mendapat keistimewaan dengan doa mereka dikabul Allah. Pertama, orang yang puasa bila dia buka kerana telah menjalani satu latihan yang panjang, maka diberikan kepada keistimewaan ini. Orang puasa ni tinggi dia punya martabat dan ya. Dia ada pintu Ar-Rayyan. Bagi orang puasa ni keistimewaan dia masuk syurga ada pintu, dia seru. Orang yang dulu rajin puasa masuk sini. Kedua, pemimpin yang adil selama ia dalam keadilannya. Pemimpin ni sebenarnya tuan, Nabi cakap kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan ditanya apa yang dipimpin. Ulama cakap pemimpin ni kita satu pemimpin kepada diri sendiri. Kita yang memimpin diri kita, nak pergi surau ke, nak pergi main kat lain, nak pergi tu ke, nak pergi ni. Kita yang bawa. Yang kedua, ahli keluarga kita pimpin dia. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jaga diri kamu dan ahli keluargamu daripada api neraka. Kemudian kalau kita memimpin masyarakat, dalam masyarakat kita bagi keadilan. Adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu saja. Maknanya kalau pukul 1 pagi dia pergi cerita yang tak sepatutnya pada waktu tu, bolehlah kita nak berehat, bolehlah kita tolak besoklah. Tak adalah kezaliman pada orang tu, pasal dia pun tak meletakkan satu pada tempatnya. Tapi kalau dia dalam kesusahan, waktu tu kita macam mana pun kena tolong. Tu wajib itu. Macam itulah keadaan. Adil dalam memimpin adalah satu perkara yang susah dilaksanakan, dan berterusan adil dalam kepimpinan lebih susah. Nak buat adil ni susah tuan. Nak meletakkan satu pada tempat ni. Buat betul macam ni pun orang kritik. Macam ni pun orang kritik. Surau kecil orang cakap besar macam ni pun susah. Tanam bunga kat luar orang cakap tak boleh. Tanam bunga kat dalam surau pun orang cakap salah. Kapet warna biru dulu orang cakap itu, kapet warna merah dia cakap macam ni pula. Tak ada tiang pun susah. Banyak tiang pun salah. Macam mana? Tapi bagi orang kuat semangatnya dan ikhlas niatnya, mudah untuk buat demikian. Mana kita ikhlas, kita tak peduli apa berlaku ya. Kita ikhlas, kita nak buat lillahi ta'ala, cakaplah apa pun, sebab kita tak akan dapat lagi daripada takdir Allah dan juga mulut manusia. Maka akan besarlah berkatnya dan banyak pahalanya, dan akan luas kebaikannya dan seluruh lapisan masyarakat akan merasakan kemakmurannya. Maka pemimpin seperti ini akan dikasihi oleh rakyat dengan setulus hati, dan sudah tentu mereka akan mendoakan supaya berterusan kebaikannya. Nah, orang seperti inilah yang doanya akan dimakbul oleh Allah Ta'ala. Mana pemimpin yang tuan yang adil, doa dimakbul. Sungguh untung pemimpin yang adil ini. Ia mencintai rakyat dan rakyat mencintainya. Ia mendoakan untuk kesejahteraan rakyat dan rakyat pula mendoakan untuk kesejahteraannya. Dan yang paling rugi ialah pemimpin yang zalim. Rakyat membencinya, ia pun membenci rakyatnya. Rakyat mendoakan yang tidak baik untuknya, dia pun terus menindas mereka. Mana tadi orang puasa, orang yang dizalimi, jangan zalim orang. Dia doa kita, susah nanti. Kemudian pemimpin yang adil. Boleh jangan? Maknanya kita berubah. Dia dan agama ni berubah. Bila berubah seorang tu, kata ulama, ada 7-8 tanda perubahan.
Pertama, berubah akhlak dia, cara dia, cakap dia pun dah lain. Berubah penampilan dia, dulu pakai seluar pendek, sekarang dah pakai jubah. Jauh kan daripada seluar pendek tu ikut jubah kan. Tak, daripada seluar pendek dia pakai seluar panjang. Pada pakai seluar panjang dia pakai kain, pakai baju Melayu, pakai jubah, dia pakai sorban kan. Lepas tu berubah pergaulan dia, dulu dengan orang ni, sekarang dengan orang ni. Kemudian menambah ilmu, dulu dia tak suka, sekarang dia dah rajin datang surau majlis ilmu. Dan berubah percakapan, dulu cakap pun sesio nak nipu, sekarang pun dah elok. Itu tanda orang yang berubah nak jadi baik. Jadi kita minta, hari-hari minta dengan Allah SWT. Nabi cakap kepada Sayyidina Muaz bin Jabal, ya Muaz, uhibbuk, aku cinta kepada Muaz. Baca doa ni setiap kali habis sembahyang, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Minta tolong Allah Ta'ala untuk kita bersyukur, berzikir dan buat perkara baik. Sebab kita ni tak kuat kan? Kadang-kadang kita ni mudah terpengaruh. Seminggu ni rasa macam okey, rajin mengaji, minggu depan dah balik. Minta pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur tuan ya. Dalam keadaan kita dikekang, dah buka balik, surau pun dah cantik, indah ni ha. Bersyukurlah. Bila kita bersyukur, Allah Ta'ala tambah. Sebab tu surah An-Nur ni semua orang bersyukur. Dulu saya puji kerusi ya. Sekarang surau hebat dengan pokok bunga apa semua. Oket pun segar. Kat depan imam kalau lupa baca pandang pokok oket tu, ingat balik surah tu. Iya. Itu keceriaan tu. Jangan kita komplain ni, jangan tak pergi alih-alih yang pula. Biar di situ ya. Wallahu a'lam. Yang baik pada Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan dan silap di kebodohan dan kelalaian saya minta ampun, minta maaf, tak ada niat untuk menguris hati mana-mana pihak, melainkan peringatan untuk diri sendiri yang kita semua. Kita tutup dengan doa auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jamil muslimina wal muslimat al mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا رد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.